Maaf terputus. Boleh dengar Boleh Doktor. Baik. Sambung Baik. Jadi kalau ciri-ciri itu semua dipenuhi, maka bolehlah kita kata negara Islam. Kalau kita belum lagi mencukupi itu, belum, macam mana kita nak kata kita negara Islam? Sebab tidak ada satu ciri negara Islam yang saya rasa kita boleh jadikan contoh. Negara Islam yang satu-satunya, yang pertama kali ditubuhkan ialah negara Madinah itu. Negara yang menjaga hubungan vertikal dan menjaga hubungan horizontal. Yang hubungan hablum minan nas dengan hablum minallah itu sama. Mencapai titik keseimbangan. Sebab itu kita ada konsep wasatiyah itu. Konsep wasatiyah itu bermaksud apa? Bukan kesederhanaan, keseimbangan. Bukan sederhana. Tapi yang lebih tepat adalah keseimbangan, titik seimbang. Ini yang dibincangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Tuan-tuan semua tahu Syekh Yusuf Qaradawi yang baru meninggal tahun lepas. Tahun ni kan tahun lepas. Beliau kata wasatiyah ini bermaksud keseimbangan. Dan manusia paling kuat pada titik keseimbangannya. Satu hal itu paling kuat, paling stabil pada titik keseimbangannya. Dia bagi contoh, dia kata kita ni zaman lahir, bayi dan kemudian jadi tua. Bila kita paling kuat, manusia ini paling kuat bila pada zaman pertengahannya, iaitu pada zaman usia dia yang muda sebelum dia menjelang usia tua. Itulah titik tengahnya, keseimbangan. Matahari naik dan matahari naik jam 7 pagi dan terbenam 7 malam. Di manakah titik dia yang paling kuat, yang paling terik adalah pada titik tengah dia, pada jam 12 hingga 1 itu. Jadi kekuatan itu adalah wasati, itulah dia wasati, iaitu titik keseimbangan dia. Jadi dalam hidup itu kalau kita nak kata negara itu adalah negara Islam yang mencukupi ciri-ciri dia, maka dia menjaga apa? Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Sebab itu ada, apabila orang membincangkan tentang ciri negara Islam, dia kata ada di Norway, ada New Zealand, ada di Sweden, dia kata ciri negara Islam. Tapi dia kata ada ciri negara Islam. Tapi kita kata dia tak cukup lah kata-kata nak mengatakan dia negara Islam sebab dia menjaga hubungan horizontal itu. Hablum minan nas, cukup hebat. Letak barang tak hilang, orang tak curi. Kalau dia kata kereta api sampai jam 1-2 minit, sampai jam 1-2 minit. Kalau bertolak pukul 3-3 minit bertolak. Tidak ada langsung sampah. Pentadbiran yang bersih. Tetapi apa? Dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia negara atheist. Negara yang tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. So kalau kita nak bincang tentang isu negara Islam, tak negara Islam ni, saya berpegang pada itulah. Kita ni adalah negara majoriti Muslim yang mempunyai peruntukan perlembagaan berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Kedudukan yang tinggi berkaitan dengan agama Islam. Sebab Islam itu diiktiraf sebagai agama rasmi, agama bagi persekutuan. So itu pandangan saya lah untuk hal ini. Baik, terima kasih Doktor. Sama. Baik. Kita mau sikit eksekutif. Okey, eksekutif semua orang tahulah ada jemaah menteri, ada kabinet, tugas jemaah menteri masing-masing. Eksekutif ni itulah dia, yang kabinet, yang kita kata kabinet, ada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, ada jemaah menteri, semua itu. Itulah eksekutif. Mereka menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Mereka menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran. Mereka adalah sekumpulan manusia yang dibayar gaji untuk menjalankan pentadbiran. Kita kena betulkan juga lah mentaliti kita bahawa dalam sistem demokrasi mereka adalah representatif. Mereka adalah wakil daripada rakyat, wakil rakyat yang dipilih dalam kalangan rakyat. Mereka ini yang dipercayai boleh menjalankan fungsi, menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka itu. Kalau mereka tidak efisien, mereka tidak berfungsi dengan baik, mereka tidak perform, tidak menunjukkan prestasi yang baik, mereka boleh diubah setiap 5 tahun. Sebab itu kita perkenalkan pilihan raya. Maka kita boleh ubah dalam sistem pilihan raya itu. Dan tak payahlah kita nak mainkan sentimen-sentimen agama, bangsa dan segalanya. Selagi mana kita ada perlembagaan yang sudah menjaga segala kedudukan yang kita ada ini. Okay?
Doktor, boleh saya celah Ya. tentang sistem pilihan raya yang ada dalam perlembagaan kita tu 5 tahun sekali kan. Tetapi dalam 2-3 tahun kebelakangan ini kita menyaksikan pertukaran kabinet adalah sangat laju. Dan tak lama lepas tu dikeluarkan Akta Lompat Parti. Okey, selepas dikeluarkan Akta Lompat Parti tu kan, maka adakah hala tuju kita punya pentadbiran negara ni kita patah balik kepada 5 tahun sekali. Maksud saya sebelum ni macam pelik lah, sekejap berapa bulan tiba-tiba ada jadi macam statute SD, sign of SD dan sebagainya. Jadi bila dah ada Akta Lompat Parti ni bertitik tolak daripada Akta Lompat Parti ini, maka adakah akan boleh berlaku lagi hal-hal yang begini dalam tahun 2023 ke depan? Okey. Kalau kita tengok Akta Lompat Parti ni, dia hanya menghalang seorang individu berpindah parti. Dia menghalang seorang individu berpindah parti, tapi dia tidak menghalang satu pertubuhan, satu parti itu mengalihkan sokongannya. Itu dia tidak dikira sebagai lompat parti. Itu dikira sebagai satu parti itu menukar pendirian partinya. Daripada menyokong A, menyokong kepada B. That is possible. Itu boleh berlaku. Saya bukan kata mesti berlaku. Saya bukan membenarkan perkara itu berlaku. Saya kata perlembagaan tidak menghalang itu. Yang dia halang ialah seorang, 2 orang, 3 orang. Dia kata, okey kami nak pergi sokong parti tu pula, parti B. Daripada parti A kami nak sokong parti B. Lepas tu dia tak puas hati daripada B, dia kata kami nak balik kepada A lah. So, benda itu yang akan menyebabkan ketidakstabilan yang sangat teruk. Jadi kita nak kata langsung dia menghentikan keseluruhan itu, tidak juga. Cumanya dia dapat mengekang sewenang-wenangnya. Secara sembrono, seseorang itu membuat keputusan unilateral. Seorang, 2 orang tak berhati, kami tak dapat jawatan, malah kita tak nak sokong A dah. Kalau kita pergi B, kerajaan A jatuh, kita masuk B. B boleh menang. Jadi kita dapat jawatan daripada B itu. So itu boleh berlaku kalau tidak ada Akta Lompat Parti. Dengan Akta Lompat Parti ni tak boleh. Dia kena konsensus. Satu parti itu secara keseluruhan menyatakan peralihan sokongan misalnya. Dan itu dibenarkan oleh sistem demokrasi. Itu dibenarkan oleh sistem demokrasi. Cumanya ini pertanyaan soal moral lah. Sebenarnya dari tolak teknikal, soal perlembagaan tak salah. Kalau berlaku pun bukan dosa. Cuma kita kata bukan dosa, maksud saya ialah perlembagaan membenarkan, bukan boleh disabit kesalahan, tidak. Tapi dari segi soal moral misalnya. So, kalau benda ni keep on going kan, orang ni tak puas hati pindah kepada B, tak puas hati daripada B dia pindah balik ke sini, kemudian buat pilihan raya balik. Bilalah keadaan negara akan stabil? Itu dia persoalan dia. Sebab kalau kita kata kita nak mengubah negara, kita nak mengubah mendapat pelaburan, pelaburan dan segala benda itu semua ialah sebelum ni mana sebaik. Okey. Kalau kita tengok dari segi pelaburan asing apa semua, dia memang sangat bergantung kepada keadaan kestabilan dalaman sesebuah negara. Apabila politik kita asyik-asyik tidak stabil, tukar, masuk baru, kemudian jatuh, naik balik satu, masih lagi tak stabil, itu akan menyebabkan kita pun, kalau kita nak melabur dengan orang, kita nak pergi tanam modal pada orang untuk bisnes, kita akan nampak kedai dia boleh maju ke tidak, ataupun dia duk bergaduh je kedai dia dengan orang dia, ataupun dalam kedai dia toki duk bergaduh. Kejap siapa nak jadi toki, siapa nak jadi manager, siapa nak jadi tukang masak. Kalau kita nampak kedai begitu, kemudian dia buka pelaburan untuk kita, untuk dia mengembangkan perniagaan dia, kita pun tak nak melabur. Sebab kita kata dia sesama dia pun duk bergaduh. Macam mana wang saya ni akan selamat kalau saya melabur kepada perniagaan ini? The same sentiment goes to the investors. Mereka juga akan berfikiran sama. Kalau dalam negara ni parti A, parti B, parti C duk bertelagah tak habis-habis, ubah kerajaan, bukan dalam tempoh dia, maka mereka pun akan rasa apa? Daripada saya melabur di sini, baik saya melabur di Indonesia, baik saya melabur di Singapura. Dah kumpul lepas 5 tahun, baru kita tahu akan ada perubahan. So 5 tahun kita dah ada ROI, Return of Investment dia kata, ataupun dalam tempoh 10 tahun. Jadi inilah halangan-halangannya. Secara teknikal boleh berlaku kalau
konsensus itu dicapai dalam satu bentuk parti yang besar. Dia tidak boleh memungkinkan satu dua orang ini boleh buat keputusan lah secara unilateral begitu. Tapi dia sebenarnya bukanlah satu perkembangan yang baik dalam untuk negara kita. Okey, saya habiskan sikit ni. Baik. Maksud demokrasi, apakah parlimen, mengapa raja perlembagaan? Saya kira ini apakah parlimen tuan-tuan dah tahu dah tadi. Maksud demokrasi, suara rakyat, demokratos. Demokrasi bermaksud demokratos. Suara rakyat. Inilah dia suara kita. Suara kita bukan kita pergi berdemonstrasi, bukan. Suara kita dimanifestasikan di atas kertas undi 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kita duk pangkah apa dia. Jadi itulah yang kita nak. Kerajaan baik kalau tak perform, saya kata tadi, kita ubah dalam tempoh 5 tahun. Lepas 5 tahun kita ubah yang lain. 5 tahun tak perform lagi, kita ubah lain. Tak dosa pun tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahulah kalau ada sesiapa yang boleh berfatwa begitu, tapi berdasarkan apa yang saya belajar pun, saya rasa tidak berdosa apa pun kita mengubah kerajaan ini. Ketika mana dia dibenarkan. Ketika mana dibenarkan, iaitu melalui jalan pilihan raya. Kemudian, mengapa raja berperlembagaan? Sebab kita ada raja. Memang itulah kata-kata ciri sejarah dan budaya negara ini. Dia ada raja. Dia ada raja. Sangat besar sumbangan raja-raja terhadap kestabilan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena sedar ni sebab ramai dalam kalangan generasi baru ni dia agak kritikal terhadap institusi raja. Terhadap institusi raja. Mungkin batang tubuh institusi raja itu ada salahnya. Mungkin dia ada kekurangannya. Ada kelemahannya, ya. Sebab dia bukan maksum. Mana-mana raja, mana-mana sultan. Tetapi kita perlu iktiraf bahawa institusi raja berperlembagaan ini adalah satu daripada tonggak kestabilan negara kita. Tonggak kestabilan negara kita. Sangat besar. Kalau saya nak ulas ini pun satu kuliah lagi saya kena buat. Mengapa institusi raja berperlembagaan ini kena dipertahankan dalam konteks Malaysia. Dalam konteks Malaysia pada hari ini. Kalau itu saya nak kupas, nak ulas, saya perlukan satu lagi kuliah. 3 jam. Kalau di kuliah saya itu memang 1 hari, 2 hari memang ulas tentang itu je. Sebab saya tahu. Sebab saya pernah agak sangat skeptikal dan prejudis terhadap institusi raja kita. Jadi itu adalah institusi yang kita perlu pertahankan berdasarkan konteks Malaysia. Dengar betul ayat saya. Berdasarkan konteks Malaysia kita hari ini. Baik. Ini kita ada sistem pilihan raya lah. Pilihan raya 5 tahun sekali kita gunakan first past the post. First past the post ini siapa yang melepasi. Kalau katakan 50% plus 1. Kalau macam Selangor baru ni lah, pilihan raya negeri, kerusi ada 56. Bahagi 2, 28. Jadi 50% adalah 28. Dalam sistem FPTP ini 50% mesti plus 1. Jadi 28 campur dengan 1, 29. Maka dia lah kerajaan. Sama kalau di Kelantan, dia ada berapa kalau katakan ada 32 kerusi misalnya, Kelantan kan Terengganu 32 kerusi, 32 kosong 32 kosong. So kalau dibahagi 2, kalau in case 16, dia kena ada 17 kerusi untuk membentuk kerajaan. So itu kita gunakan first past the post. Alternatif bagi sistem pilihan raya ini adalah kita kata proportionate representative. Ini digunakan oleh Jerman. Proportionate representative ini dia menggunakan sistem perkadaran. Kalau orang ni dapat 200 undi, orang ni dapat 20,000 undi, orang ni dapat 15,000 undi, dia ni dapat 2 wakil, dia ni dapat 1 wakil. Tapi dia ada cara pengiraan dia lah. Proportionate, berkadaran. Kalau dia dapat 100,000 undi, parti ini dapat 100,000 undi, parti ini dapat 50,000 undi, dia dapat 30 orang ahli parlimen, dia ni dapat 15 ahli parlimen. Dia kira begitu. Itu adalah proportionate. Tapi kita setakat ini kita pakai FPTP dan sebenarnya memang ada ura-ura dan cadangan-cadangan bahawa kita menggunakan berkadaran itu. Sebab itu lebih adil berdasarkan kepada jumlah undi yang diperoleh oleh sebuah parti politik. Dan kajian itu memang sudah dibuatlah sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
dia belum lagi diperincikan. Okey, ini adalah calon-calon pilihan raya. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan dalam ni yang berminat untuk menjadi YB menjadi YB, bolehlah. Warga negara Malaysia, umur lebih 18, sempurna akal, tak muflis, tak pernah dipenjarakan lebih 12 bulan, tak pernah didenda, tak boleh pegang jawatan berpendapatan ini, jawatan pendapatan tetap. Jadi kalau kita ni, tuan-tuan kerja di college community, kena letak jawatan dulu. Saya kalau nak bertanding, saya kena letak jawatan dulu sebagai pensyarah. Baru boleh bertanding. Tak boleh ada satu jawatan tetap, yang berpendapatan tetap. Okay. Okay, ini baik, last. Okay, perlembagaan. Ini tadi kita dah bincang, boleh dipindah, boleh dipadam, boleh tambah. Last ini je. Ini saya kira mungkin boleh menjadi input tambahan kepada saudara semua lah. Inilah beberapa pasal. Kita nak hafal semua 183 pasal dalam perlembagaan itu agak mustahil lah. Saya fikir hakim pun tak hafal 183 itu berdasarkan turutan. Lawyer-lawyer pun dia akan rujuk juga kepada buku perlembagaan. Tetapi pada saya mencadangkan kepada kita untuk mempunyai pengetahuan kepada ini. Pengetahuan terhadap beberapa artikel yang sangat penting bagi warga Malaysia. Sama macam sejarah Malaysia tadilah, walaupun kita tak tahu semua benda tentang sejarah Malaysia, semua tahun dan tarikh tentang sejarah Malaysia, sekurang-kurangnya kita tahu bila sebut 1874 perjanjian Bangkok, kita tahu. Sebab itu sangat penting. Bila kita sebut 1948, kita tahu Persekutuan Tanah Melayu. Kita tahu 1957 apa dia? Merdeka. 63 penubuhan Malaysia. Tidaklah reput sangat kita menjadi warga Malaysia ni. Kita tahulah sesuatu tentang Malaysia. Pada orang awam misalnya. Jadi begitu juga sebagai warga Malaysia, saya mencadangkan sekurang-kurangnya kita punya pengetahuan tentang ini. Daripada 5 yang saya gariskan di sini, item 1, 3, 4, 5. Kita tengok item 1, 3, 4, 5. Item 2 tu biar dulu. Perkara 8 tu biar dulu. Perkara 3, 32, 152 dan 153. Inilah yang disebut sebagai unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Dia memang ada satu istilah yang diberikan oleh mantan ketua hakim negara kita. Unsur tradisi perlembagaan Malaysia yang ditulis oleh Tun Saleh Abbas, mantan ketua hakim negara yang pernah dipecat dulu. Tun Saleh Abbas ditulis tentang unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. 4 unsur tradisi inilah yang paling penting untuk kita tahu. Apa dia tradisi ni, maksud apa? Negara ini berdiri asasnya di situ. Tiang ni, 4 tiang. Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 3. Perkara 32 hingga 40. Iaitu ketua negara tu siapa? Yang di Pertuan Agong. Dan ada penjelasan dia. Perkara 32 hingga 40. Perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 153, kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Jadi itulah 4 tiang bagi negara Malaysia ini. Itulah unsur tradisi yang disebutkan tadi. Dan menarik, bila kita sebut tentang bahasa Melayu. Perkara 152 dan 153 ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Singapura juga ada peruntukan exactly the same like this. Perlembagaan Singapura ada menyatakan hal yang sama dengan perkara 152 dan 153. Cuma terbalik. Perkara 152 dia adalah kedudukan istimewa orang Melayu. Perkara 153 dia adalah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu. Sebagai antara bahasa yang dikelas sebagai bahasa kebangsaan. Jadi inilah dia. Sebab apa? Sebab Singapura itu juga akar budaya dan sejarah dia itu bersusur galur. Susur galur dia sama bagaimana negara Malaysia ini. Sebab itu dia memasukkan peruntukan itu. Setakat mana dia dilaksanakan itu perkara kedua. Di Malaysia pun bukan semua benda dilaksanakan pun. So di Singapura pun begitu. Technically dia memasukkan itu untuk apa? Mengiktiraf bahawa itulah akar budaya dan sejarah bagi negara itu, Singapura. Dan kita masukkan di sini. Jadi bukanlah pelik benda ni. Tidak ada apa yang pelik pun. Sebab sesuatu itu digubal, perlembagaan itu akan mengambil kira akar budaya dan sejarah sesuatu negara atau tanah itu.
So, kemudian perkara 8, kesamarataan. Kesamarataan iaitu semua warga Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Semua negara. Semua warga Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh perlembagaan ini. Apa yang dinyatakan oleh perlembagaan ini? Itu perkara 152 dan 153 itu. Ya, iaitu ada kedudukan istimewa orang Melayu Bumi Putra yang dinyatakan pada perkara 153. So dia ada exception. Selain daripada itu, kesamarataan itu dijamin. Saya bercakap soal teknikal. Kalau ada kelemahan-kelemahan itu adalah disebabkan oleh pelaksana-pelaksananya. Dan perkara 32, ketua negara yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong bukan hanya ketua atau pelindung kepada orang Melayu dan Bumi Putra sahaja, tidak. Tapi kepada keseluruhan warga Malaysia. Itulah dia fungsi yang di Pertuan Agong. Jadi kalau ada orang yang salah tangkap yang di Pertuan Agong atau raja-raja hanyalah pelindung kepada orang Melayu, bukan. Jadi sebenarnya yang di Pertuan Agong dan raja-raja Melayu, raja-raja di setiap negeri itu adalah pelindung bagi rakyat dalam negaranya atau dalam negeri. Ya. Dan kemudian kita ada jadual ke-9. Jadual ke-9 ni adalah pengagihan kuasa lah, pengasingan antara kuasa ataupun autoriti antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan ada yang bersama. Misalnya kalau kuasa pusat, kewangan, ketenteraan, polis, hubungan luar negara, pertahanan, semua pusat yang buat. Kalau kita bagi pada negeri, nanti polis akan ada lain-lain. Kelantan ada polis lain, Perak ada polis lain, Selangor ada polis lain. Ya. Dia jadi macam mana? Jadi macam di Australia misalnya. Australia, di New South Wales ada polis dia. Canberra ada polis dia. Queensland ada polis dia. Kalau di India pun sama. Kalau di Maharashtra ada polis dia. Kalau di Kerala ada polis dia. Kalau di Tamil Nadu ada polis dia. Polis yang berbeza-beza. Sebab itu dalam kuasa negeri. Kita tidak. Itu semua diletakkan di bawah kuasa pusat. Kuasa negeri ada kuasa bersama. Kuasa bersama misalnya apa? Parit dan saliran. Itu adalah kuasa bersama. Tanah adalah kuasa negeri misalnya. Air adalah kuasa negeri, otoriti negeri. Jadi ini adalah pemberian pengagihan kuasa di antara otoriti dan kuasa di antara pusat dan negeri. Jadi saya cadangkanlah supaya ini nanti saya memang akan bagi nanti slide ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Nanti kita boleh agih kan, boleh sebarkanlah kepada sama kita. Ya, air ialah otoriti negeri. Ya. Otoriti negeri. Doktor, air adalah otoriti negeri. Tetapi bolehkah kerajaan membuat keputusan atau gubal dasar, gubal undang-undang, membuat keputusan jika mereka hendak mentadbir urus air, bekalan air sesebuah negeri atas sebab-sebab yang kuat. Okey. Dia tak boleh ambil pengurusan. Dia macam ni. Kerajaan ada SPAN yang saya tulis tu, SPAN dan PAAP tu saya tulis di atas dalam ruangan chat tu. SPAN dan PAAP tu memang ada. Itu adalah Suruhanjaya Pengurusan Air dan juga PAAP tu stands for tu saya lupa. Ya, pengurusan air something like that lah. Dia memang ada badan bersekutuan, tapi dia sebenarnya adalah benda yang besar. Dia tentang dasar yang lebih besar, dasar afirmatif, dasar untuk melindungi air. Tetapi pengurusan di peringkat negeri-negeri itu ada sendiri. Sebab itu bila air semua berasingan. Perak ada lembaga air Perak. Di Selangor ada syarikat bekalan air Selangor. Di Negeri Sembilan ada yang lain. Di Kedah ada yang lain. Di Kelantan ada yang lain. Di Sarawak ada yang lain. Masing-masing yang lain. Tapi api tak ada. PNB satu je. Tenaga elektrik kita satu je. Disalurkan oleh Grid Nasional. National Grid kita dipegang oleh Tenaga Nasional Berhad, TNB. Tapi kerajaan ada SPAN dan PAB hanya untuk pengurusan air. Pengurusan aset air Berhad. Dia menguruskan aset air. Dam misalnya. Dam itu semua dia perlu ada campur tangan daripada pusat. Tapi nak menguruskan harian ini, air berapa banyak, dari mana empangan mana pergi, meter tak bayar, potong, itu semua bukan kerja-kerja pusat. Itu adalah tanggungjawab negeri untuk memastikan dapat bekalan air yang secukupnya. Semua itu adalah tanggungjawab negeri. Okay? Jadi mungkin saya boleh respon pada dua soalan sebelum tutup kursus hari ini. Mohon sebaik untuk share experience tentang politik Malaysia bersama Tuan Sri
Oh, kalau saya share ni kita tak boleh nak habis 4.5. Kita tinggal 2 minit lagi ni So memang ada permintaan untuk tamat pada 4.5 Kalau boleh Puan Jamaliah nanti besok ingatkan. Kita ada masa besok insya-Allah. Puan Jamaliah boleh ingatkan saya dalam penutup ke apa kita boleh ulas